وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin tuan-tuan muslimin, muslimat, ibu-ibu, bapa-bapa rahimakumullah, yang kita semua bersyukur kepada Allah kerana dengan rahmat dan keberkatannya kita dapat bangun pada pagi ini, digerakkan hati dan kaki-kaki kita untuk melangkah menuju ke masjid. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita lakukan atau kita gerakkan pada pagi ini termasuk di dalam janji-janji yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang berwudu daripada rumahnya, kemudian dia melangkah kakinya ke masjid, setiap langkah itu mengampunkan dosanya, memberikan pahala dan mengangkat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita pulang nanti juga sama, kelebihan dan kedudukan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Sebab itu tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap perbuatan baik, kebaikan yang tuan-tuan lakukan, sama ada kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain, semuanya adalah sebagai penghapus dan pemadam kepada dosa yang kita lakukan. Tuan-tuan, kita masih lagi dalam tajuk berhubung dengan melihat atau mengetahui syurga itu lebih dekat dengan diri kita. Antara yang boleh kita ambil dan petik daripada nas-nas Al-Quran dan hadis, diceritakan kepada kita tentang keadaan sifat ahli syurga. Di siapa yang masuk, dipilih, ditentukan oleh Allah untuk mereka ini menjadi sebahagian daripada ahlul jannah, ada beberapa sifat dan ciri yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai nikmat dan anugerah kepada ahli syurga. Yang mana siapa-siapa yang masuk syurga, ini antara sifat yang Allah jadikan pada diri mereka. Nombor 1, ahli syurga apabila melangkah masuk ke dalam syurga, Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kepada mereka itu kesedihan dan ketakutan. Yang kita tahu, sedih dan takut ini merupakan sifat manusia di dunia. Tidak ada hari, waktu, masa yang kita tidak ada dua perasaan ini. Sebab itu dalam Al-Quran Allah kata antara ujian, cabaran, dugaan yang Allah berikan kepada manusia, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ, kami akan menguji manusia itu. Salah satu perkara yang pasti kami akan berikan, yang mereka akan rasa di dunia ini, al-khawf, takut. Sebab itu tuan-tuan, perasaan takut, perasaan bimbang, perasaan susah hati, duka cita, sedih tidak pernah hilang dalam kehidupan kita. Takut ni dalam banyak bab lah. Kita mungkin boleh kaitkan dalam keadaan sekarang ni, orang takut penyakit. Dahulu kita bebas, kita boleh melakukan kehidupan kita ini tanpa kawalan ataupun tanpa kebimbangan. Sekarang kita rasa takut. Allah mencampakkan satu penyakit yang menimbulkan ketakutan. Di mana-mana pun kita takut, tengok orang pun kita takut, nak pegang apa pun kita takut, nak sentuh apa pun kita takut. Yang mana dahulu ketakutan itu tidak ada. Sebahagian saudara-saudara kita yang di luar daripada Pulau Pinang dan sebagainya, yang kita tengok banjir baru ni, mereka juga ditimpa perasaan takut. Dah habis masalah banjir, sehari dua ni ada maklumat kata masih lagi hujan. Dahulu mungkin bila hujan kita tak rasa apa.
Dahulu bila kita dengar hujan ke apa ke, mungkin itu satu keadaan yang biasa. Tapi hari ini bila kita tengok kesannya secara tiba-tiba luar biasa, bila kita hujan, kita rasa takut. Dan ramai orang sekarang ni duk tengok ramalan cuaca, dan kalau hujan di tempat dia pun, dia dah bersedia, ada yang nak beli life jacket, ada yang nak beli boat simpan dalam rumah. Dulu kita tak pernah terfikir. Ada orang nak reka rumah bagi tinggi sikit, nak beli rumah atas bukit dan sebagainya. Kerana apa? Kerana dihantui, diselubungi dengan ketakutan. Setelah melihat kejadian itu, saya nak sebut apa kepada tuan-tuan, hidup manusia ini di dunia, dia tidak akan sunyi, tak akan berhenti daripada ketakutan. Takut kehilangan harta benda, takut mati, takut sakit, takut kepada orang, kepada perbuatan manusia, takut kepada hantu, takut kepada sihir, takut. Sebab itu dalam penyakit manusia ni ada satu bab, ada satu jenis yang namanya fobia. Kalau kita baca yang jenis-jenis fobia tu, banyak jenis. Ada orang yang takut berada di tempat yang tinggi, ada nama-nama dia lah. Ada yang takut duduk tempat tinggi, tak ada apa pun, tapi bila dia naik tempat tinggi dia takut. Pasal tu dia tak boleh duduk rumah tinggi-tinggi. Dia tak boleh naik kapal terbang. Ketakutan kepada tempat tinggi. Dia tempat tinggi je dia rasa takut. Orang lain okey lah. Takut apa? Takut kegelapan. Ada orang dia tak boleh duduk dalam gelap. Tidur pun dia kena buka lampu. Dia takut. Ada orang dia tak boleh tengok benda tajam. Dia takut. Ada orang dia tak boleh tengok. Tuan-tuan, pendek kata, ada macam-macam jenis fobia ni. Kan? Ada nama-nama dia. Tak boleh tengok warna hitam. Kan? Ada orang yang kadang-kadang bila dia tengok benda-benda yang benda-benda yang macam berbiji-biji itu pun dia takut, kan? Dia rasa seram, sejuk dan sebagainya. Jadi ini takut yang paling besar, orang kata takut bini ya. Kan? Ini takut yang paling besar. Tapi saya nak cerita al-khauf, tabiat kehidupan dunia. Di dunia ni kita tak lari daripada takut. Itu satu. Yang kedua, kata para ulama, manusia ini juga akan diselubungi dengan duka cita, sedih. Sebab tu kalau tuan-tuan perhati dalam Al-Quran, dua perkataan yang selalu digandingkan bersama. Dalam Al-Quran ada dua perkataan yang selalu diletakkan bersama. Kalau kita rajin baca, rajin tengok, kita perasan. Allah selalu sebut perkataan wala khaufun alaihim, sambungannya selalu wala hum yahzanun. Dalam Quran Allah akan sampai pada ayat wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Quran kata, dan bagi mereka itu tidak ada ketakutan, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan mereka tidak berduka cita. Okey. Tuan-tuan, kenapa perkataan takut dengan duka cita ni selalu diletakkan bersama? Allah kata orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, kami cabut daripada hati mereka itu ketakutan dan duka cita. Takut apa tuan-tuan? Nombor satu, manusia pada kebiasaannya dia takut pada benda yang akan datang. Bila kita sebut takut ni, takut pada sesuatu yang akan berlaku. Itu maksud takut. Maksud takut ni, kita akan fikir apa nak jadi. Benda yang kehadapan. Esok nak jadi apa, lusa nak jadi apa, 2-3 tahun lagi macam mana, bulan depan macam mana. Kita duk takut nak jadi apa. Takut dikaitkan dengan benda yang belum berlaku, yang kita fikir akan berlaku dan terjadi pada kita. Kita takut.
Esok lusa apa nak jadi lagi kita duk fikir. Bulan depan apa penyakit nak main lagi. Bulan depan apa lagi orang nak buat. Macam-macam kita duk fikir benda yang akan datang tu, kita rasa takut. Yang kedua tuan-tuan, duka cita. Sedih. Selalunya tabiat sedih ni, tuan-tuan sedih kerana apa? Kerana mengenangkan masa yang telah lepas. Kita fikir cerita-cerita kita yang lepas, kisah-kisah kita yang lepas, benda-benda yang telah berlaku, kita mai sedih. Kita mai tak seronok. Kita mai tak tak sedap hati, duka cita lah. Sebab kita teringat. Jadi Quran kata, orang-orang yang masuk ke dalam syurga sudah tidak ada ketakutan. Sudah tidak ada benda untuk mereka takut. Tidak ada benda untuk mereka bimbang. Tidak ada benda untuk mereka sedih. Tidak ada benda yang menghantui diri mereka. Tak ada. Itu sifat ahli syurga. Dunia ya. Hari ini kita akan ada takut dan bimbang. Kita naik kereta mungkin kita takut aksiden, kan? Kita sedih, kita duka cita ke apa yang berlaku, kan? Dengar apa yang berlaku di sana, di sini apa semua kita takut. Tapi bila kita masuk di dalam syurga, kita tidak akan ada perasaan itu. Sebab salah satu sifat ahli syurga ini tenang dan selesa. Allah Subhanahu wa taala sebut dalilnya di dalam surah Al-A'raf ayat 49. Dalam surah Al-A'raf ayat 49, tuan-tuan boleh tengok. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udkhulul jannah la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun." Dan masuklah kamu ke dalam syurga. La khaufun 'alaikum, tidak ada ketakutan ke atas kamu. Wa la antum tahzanun, dan tidak pula kamu bersedih. Itu janji Allah. Allah kata masuk ke dalam syurga, tidak ada bagi kamu ketakutan dan tidak ada bagi kamu kesedihan. Tabiat dunia ni silih berganti, siang malam, pagi petang, esok lusa. Memang ada takut, memang ada sedih. Itu biasa. Itu ujian. Kita doa dalam Quran, tuan-tuan, doa lepas salat, sebelum salat, dalam salat ke apa. Tuan-tuan selalu doa-doa yang Nabi baca. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa na'udzubika minal jubnun. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada perasaan sedih, perasaan duka cita, hammi wal hazan, wal jubn. Apa dia? Takut, penakut. Salah satu daripada doa yang disuruh kita baca, minta berlindung daripada perasaan sedih, minta berlindung daripada duka cita, daripada gundah gulana, daripada perasaan takut, perasaan bimbang, perasaan pengecut. Yang ni semua mau buang. Kita minta Allah lindung daripada jatuh dalam penyakit-penyakit ni. Nampak tak? Okey. Kemudian kata para ulama, inilah dua penyakit perasaan yang menjadikan seseorang itu tidak bahagia dan tenang di dunia. Betul tak? Para ulama kata dua penyakit ni menyebabkan kita tak bahagia. Baru kita duk berseronok sikit, kita duk fikir apa nak jadi. Baru kita happy sikit, kita duk teringat cerita lama kita, dosa lama kita, perbuatan lama kita, kejahatan lama kita. Baru kita nak happy sikit, kita dah duk bimbang apa nak jadi. Pergi mana-mana, kita duk makan-makan sembang sikit, kita duk risau penyakit. Jadi maksudnya kiri kanan kita, depan belakang kita, kebahagiaan itu tak kekal. Kebahagiaan itu tak bersifat betul-betul membahagiakan, kerana masih ada kebimbangan. Mungkin bahagia itu hilang, mungkin sesuatu yang buruk akan berlaku. Jadi tak puas, tak seronok, tak betul-betul happy. Tetapi kesemuanya itu tidak wujud lagi di dalam syurga. Seseorang itu akan bahagia dengan sebenar-benar bahagia. Seseorang itu tidak akan lagi bimbang dan takut. Kebahagiaan itu akan diragut daripada hidupnya. Kesenangan yang dinikmati itu akan hilang. Dia tak ada dah
Tuan-tuan rasa hari ni kita boleh makan lah, ada duit, esok tak tahu ada duit, tak ada duit lagi. Hari ni kita happy lah, esok tak tahu apa nak jadi lagi. Kita selalu sebut macam tu. Hari ni okey, alhamdulillah lah, esok tak tahu apa nak jadi, tak tahu apa nak berlaku, apa nak jadi kat kita tak tahu. Maksudnya tak seronok juga. Tetapi ahli syurga, apabila dia masuk hari ni, esok, lusa dan selama-lamanya, dia tidak akan bertemu dengan sedih. Ahli syurga akan hilang, akan lupa apa dia itu sedih. Dia tak tahu sedih tu apa. Dia tak tahu susah tu apa. Dia tak tahu takut tu apa. Kerana tak ada benda dia nak takut. Tak ada benda buruk akan jadi pada ahli syurga. Tak ada benda yang tak elok akan kena pada dia. Dia tak tahu dah takut tu apa. Itu kehebatan ahli syurga. Dalam surah Fatir ayat 34. Dalam surah Fatir ayat 34, Allah menceritakan apabila ahli syurga itu masuk ke dalam syurga. Apabila ahli syurga itu masuk ke dalam syurga, antara ucapan ahli syurga. Surah Fatir ayat 34. Ucapan ahli syurga ni, ungkapan ahli syurga ni bila dia masuk dalam syurga, apa yang dia sebut? Alhamdulillah. Dalam surah Fatir ayat 34, ahli syurga ni bila dia masuk, dia kata apa? Alhamdulillahilladzi adhhaba 'anna al-hadan. Inna rabbana laghafurun syakur. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Masuk alhamdulillah. Siapa dia puji Allah? Alladzi adhhaba 'anna al-hadan, yang telah menghilangkan. Bila dia masuk dalam syurga, dia kata segala puji bagi Allah yang telah mencabut, yang telah menghilangkan perasaan duka cita. Tak ada lagi kami nak rasa sedih. Tak ada lagi kami nak sedih. Hari ni mungkin dia happy-happy dengan keluarga dia, mati mak ayah dia, mati anak dia ke apa, dia sedih. Dalam syurga dia tak bimbang kerana tak ada kematian. Tak ada perpisahan, tak ada kehilangan, tak ada apa? Tak ada segala-galanya. Perkelahian, pertelingkahan, pergaduhan. Tak ada. Dalam syurga tuan-tuan tak perlu bimbang. Tak ada orang akan mati dalam syurga. Tak ada orang akan hilang dalam syurga. Tak ada orang akan bergaduh dalam syurga. Tak ada orang akan bermasam muka. Tak ada orang bersangka buruk. Semuanya hidup dalam keadaan tenang, bahagia dan tanpa rasa takut. Nampak? Itu apa yang disebut di dalam Al-Quran. Kemudian tuan-tuan kita tengok lagi. Yang kedua. Nampak? Dalam syurga, happy. Dalam yang kedua kata para ulama, salah satu daripada perkara yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ahli syurga. Ini juga yang penting ni. Kena ada benda ni baru boleh masuk syurga. Dan bila masuk dalam syurga, benda ni tak ada. Apa dia tuan-tuan? Di dunia nak masuk syurga, benda ni kena buang. Saya ulang sekali lagi. Untuk masuk ke dalam syurga, perangai, sifat, perkara yang ada ni kena buang. Dan bila masuk dalam syurga, automatik Allah Ta'ala buang. Apa dia tuan-tuan? Iaitu dengki, dendam. Ini sifat yang ada dalam Quran ni. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata dengki. Dengki ni tak ada. Jadi ahli syurga, salah satu daripada perangai dia, dia tak ada dengki. Pasal apa dia kena buang dengki? Pasal apa ahli syurga ni kena dicabut dengki? Okey, sebelum tu kita nak bincang dulu sikit dengki ni apa. Pasal ahli syurga bila dia masuk dalam syurga, tak ada dengki. Pasal apa tak ada dengki tuan-tuan? Kalau ada dengki, susah. Dengki tu apa dengki? Dengki ni perkataan Arabnya hasad. Hasad tu apa dia? Hasad. Kita nak bincang sikit ya. Dengki ataupun hasad ni suatu perasaan benci pada seseorang yang dia dapat nikmat daripada Allah dan dia mengharapkan nikmat itu dicabut, hilang. Itu dengki. Dengki ni dia tak boleh tengok orang lain dapat lebih.
sesuatu nikmat daripada Allah, pandai lebih, duit lebih, reta lebih, kereta lebih, dia tak boleh tengok orang lebih, dia tak boleh tengok ada nikmat lebih daripada dia, dan dia tak senang duk, dia geram, dia marah, dan dia harap nikmat itu dicabut daripada orang tersebut. Itu dengki. Kita main masjid, kita tengok kawan tu lebih sikit pada kita, kita dengki. Siapa yang bagi nikmat tu? Allah bagi. Dan kita harap apa? Kita harap nikmat tu hilang. Kita mari contoh, saya bagi mudah tuan nampak sikit. Mari kita main masjid, kita nampak kawan tu beli motor baru. Rezeki dia lebih, Allah bagi murah kat dia sikit rezeki, Allah bagi lebih sikit rezeki kat dia, dia boleh beli motor baru. Elok sikit pada motor kita. Kita tengok-tengok dia parking tepi kita. Dia motor baru, dia alhamdulillah motor baru, beli cash. Bayar habis ni, baru keluar ni, plastik pun tak ada nak buang ni, bang pula main masjid tu. Cerita kat kita. Kita sini duk hangat telinga. Kan, duk hangat telinga. Alhamdulillah, syukur, doa lama dah, kerja simpan duit lama dah, beli-beli Allah bagi. Kita kam, marah, dengki, hasad pasal dia ada lebih satu daripada kita. Dia tak berhenti setakat tu. Kita harap, minta. Kita duduk dalam hati kita ni, hilang ke, aksiden ke, apa jadi ke, esok dia mai dia jalan kaki. Esok dia mai dia jalan kaki. Kita pun tanya, oh jalan kaki mana motor? Kawak mana tu, dia kata balas curi je, tak ada nak buat apa. Lepas tu kita pun hilang ah. Hilang ah. Ish dia kata kesian ah. Dalam hati dia dah put. Padan muka hang. Dia seronok. Dia seronok pasal nikmat yang kamu tu dapat hilang. Itu dengki. Kalau tuan-tuan ada perasaan itu namanya dengki. Tak boleh tengok orang lain lebih, dan tuan-tuan harap benda tu hilang, benda tu ditarik, benda tu dicabut, benda tu tak ada pada dia. Kalau tuan-tuan ada perasaan macam tu, penyakit tu nama dia dengki. Jadi dalam syurga, kalau tak dicabut dengki tu, Jahanam kita. Pasal apa? Dalam syurga Allah Ta'ala akan bagi nikmat. Macam dunia ni, kalau kita nak berdengki dengan orang, kita tak akan ada satu penamat. Sekali kita tengok kawan tu pergi bercuti sana, sekali kita tengok kawan ni beli barang tu, sekali kita tengok kawan tu dapat ni, sekali kita tengok kawan anak kawan ni pula, kawan tu tengok anak. Jadi kita hidup dalam keadaan duk tak puas hati, duk kira nak. Dalam syurga nikmat lagi banyak. Kawan tu dapat, kawan ni dapat. Dalam syurga ni tempat dapat nikmat. Kalau dengki tu tak dicabut, sat lagi kita dengki kat kawan tu, sat lagi kawan ni dapat, kita dengki. Pasal syurga ni bukan sama level tuan-tuan. Syurga ni bukan satu tingkatan. Tuan-tuan mungkin duduk grade D, kawan tuan-tuan mungkin duduk grade B. Jadi yang B akan dapat lebih pada yang D. Syurga tidak sama taraf. Syurga tu syurga juga, tapi level dia tak sama. Ada yang a'la, ada yang adna, ada yang tinggi, ada yang rendah. Sat lagi tuan-tuan duduk yang rendah, tuan-tuan tengok yang tinggi lebih, dengki tu ada lagi, tuan-tuan tak puas hati. Dalam syurga tak ada cerita ni. Pasal tu Allah Ta'ala sebelum masuk dalam syurga, dia rentak, cabut buang, tarik buang. Hilangkan langsung perasaan dengki. Bila kita masuk, kita tengok kawan tu nikmat lebih, kita tak rasa apa. Kita tengok kawan tu. Pasal tu orang yang ahli syurga ni apa dia? Salah satu tanda-tanda ahli syurga, dia tak ada dengki ya. Jadi kalau tuan-tuan duk main masjid pun kadang-kadang duk berdengki dengan orang ni pun tak bagus lah. Sembayang tu bagus lah. Dia tengok bukan lebih lah. Dia tengok sejadah kawan tu elok sikit, dia tebal sejadah ha. Oh ini sejadah Mekah ni. Oh dia tak puas hati. Nak sembahyang kan? So, kena buang sifat dengki itu untuk masuk ke dalam syurga. Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-A'raf. Dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf ayat 43, وَنَزَّعْنَا مَا فِي سُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ, dan kami cabut, وَنَزَّعْنَا, dan kami cabut segala macam perasaan dengki yang ada di dalam dada-dada sudurihim. Hati ni duduk, dengki ni duduk di sini. Sudur, dalam jantung hati kita, dalam dada kita.
Allah kata kami cabut di dalam hati-hati mereka, di dalam dada-dada mereka, min ghillin, daripada perasaan dengki, hasad, dendam, marah, sebelum mereka masuk ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nampak? Allah sebut dalam surah Al-A'raf, sebelum masuk ke dalam syurga tu dicabut. Nampak? Kemudian dalam surah Al-Hijr ayat 47. Dalam surah Al-Hijr ayat 47 Allah kata apa? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Dan kami cabut segala perasaan dengki yang berada di dalam hati mereka, sedangkan mereka itu bersaudara, duduk saling menghadap di antara satu sama lain di atas kerusi yang indah. Nampak? Mereka masuk dalam syurga, mereka duduk saling bertentangan, ikhwana, mereka itu bersaudara. Satu bila kita tengok satu orang sahabat kita, orang Islam ke siapa-siapa akan dapat nikmat, itu saudara kita. Pasal itu Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini maqam iman yang paling tinggi tuan-tuan. Apa dia? Satu orang yang boleh cinta sayang pada seorang lain, orang lain yang tak ada kena mengena dengan dia, bukan anak dia, bukan adik-beradik dia, bukan keluarga dia. Dia cinta pada satu orang lain macam mana dia cinta diri dia. Orang lain dapat macam dia dapat. Itu. Tuan-tuan, iman yang hebat, yang kuat ni dibuktikan oleh perasaan. Apabila dia tengok satu orang lain dapat, dia tengok satu orang lain boleh benda tu, dia punya seronok, dia syukur macam dia dapat. Bila kita boleh pergi ke tahap itu, kita boleh pergi sampai kepada makam kedudukan itu, perasaan itu, iman itu hebat. Kan? Kita dengar dia kata anak dia alhamdulillah dapat kerja. Kita rasa macam anak kita dapat. Dan kita susah hati bila dia dapat masalah, macam kita yang bermasalah, kita susah hati. Kadang-kadang orang bila dia tengok orang lain susah, dia tak rasa. Dia tidak sampai kepada maksud yang Nabi kata tadi. Dia rasa orang lain macam dia rasa diri dia. Tapi kita punya perasaan kita, bukan tuan-tuan saya ke siapa-siapa ke, perasaan kita apa? Kena kat aku, kena kat orang lain, tak kena kat aku, lantak habis. Aku lepas, orang lain nak jadi guna, lantak habis. Mudah kan? Kadang-kadang masuk tandas macam tu lah. Dia masuk tandas, dia kotok-kotok-kotok, dia keluar. Orang lain masuk, ampal lantak habis guna pun. Kan? Tadi aku masuk pun kotok macam ni, aku keluar pun, hampa lagu mana aku letih. Tadi punya aku cuci dulu, hampa masuk pun hampa cuci pandai, hampa fikir ambil itu bukan perangai ahli syurga. Perangai ahli syurga dia tak ada perangai tu. Dia tanpa fikir ambil, hampa pesah ke diri, hampa pandai-pandai. Aku dah beda aku, bahagia aku lepas dah. Ini bukan ahli syurga. Perangai lagu ni dah. Dia mau lagu mana dia senang, lagu mana dia mudah, dia nak lagu tu untuk diri dia, dia juga nak benda tu untuk orang lain. Itu yang dia panggil isar. Isar ni apa? Dia mendahulukan orang lain daripada diri dia, walaupun dia pun memerlukan benda tu. Artinya apa? Orang lain dapat macam dia dapat. Pergi tak mana-mana kawan tu boleh makan. Dan makan lah. Dia tak ada sikit. Alhamdulillah hang boleh makan macam aku makan lah. Dia punya perasaan dia berat lah kan. Pasal itu nak masuk syurga ni berat dia. Kemudian tuan-tuan, kita tengok juga. Dia kata apa lagi di sini? Dia kata antara yang merosakkan kehidupan manusia di dunia ini, dengki. Yang menjahannamkan, yang menimbulkan masalah, yang menimbulkan perkelahian, pertelingkahan apa semua ni, dengki, cemburu, marah, sangka buruk apa semua ni, kalau penyakit ni dok bawa masuk pergi ke dalam syurga, tak selesai punya kisah dunia.
Dunia lu duk berkelahi, duk marah, duk bertengkar, apa, duk bersangka buruk, bunuh apa semua ni, kira dengki apa semua, cemburu, bunuh bini, bunuh laki apa semua tu kan, sihir sana, sihir sini. Ingat duk masuk dalam syurga, panggil ni semua tok buang. Tak. Duk percari tok bomo lagi dalam syurga. Dia kata, mana main tok bomo pandai sikit dalam syurga? Pasal apa? Aku nak ajak sikit laki aku. Ada pula dia duk pergi mengorak bidadari tu. Oh, lengkuk. Pergi dah. Dia nak pergi cari tok bomo. Pasal itu tuan-tuan, orang perempuan duk dengar kan? Orang perempuan duk dengar. Dalam syurga, ni orang perempuan ni dalam dunia dia tak boleh bagi laki dia menikah. Dia cukup marah laki dia menikah. Itu tabiat perempuan. Mana-mana perempuan pun akan marah, akan dengki, akan geram, akan tak puas hati kalau laki dia menikah lain. Laki dia menikah lain memang dia tu yang sehari dua ni viral lepas tu. Yang depa bini dia pergi serang laki dia tu kan. Laki dia ada apa markah ni. Markah tahu kan? Ada markah ni dia pergi serang apa semua. Panjang ceritalah. Kan? Tapi itu semua dunia punya cerita. Tuan-tuan di dunia ni kalau laki ada markah ke menikah lain ke apa ke, marah. Marah. Dia tak mau dia punya kasih diduakan macam-macam lah. Dalam syurga esok jenuh kita. Pasal dalam syurga esok, laki-laki yang masuk syurga, Allah bagi bidadari. Jadi perempuan isteri ni, dia duduk tepi bini dia, ada bidadari mai duk layan laki dia. Apa cerita ni? Dia nak pergi duk ganyang bidadari tu. Mana aku nak ajak mana? Galak dengan laki aku pula. Macam tu kata tuan-tuan. Tuan-tuan nak buat apa? Tuan-tuan nak duduk tepi laki tuan-tuan, bidadari mai nak pergi tumbuk, nak pergi tepih ke apa? Dia jadi macam mana? Pasal bidadari akan mai. Bidadari akan layan. Berapa puluh bidadari. Cantik-cantik mai. Yang kita pula isteri ni pula, isteri akan kembali bersama dengan suaminya. Isteri ni akan mai duduk sekali balik dengan suami dia, akan bertemu balik, akan bersama balik. Pasal itu ada orang tanya Rasulullah, suami manakah yang akan bersama dengan isterinya? Nabi kata suami yang terakhir, the last husband tu. Kalau dia menikah 3, 4, laki dia mati, dia kahwin lain, laki dia mati, dia kahwin lain, siapa suami yang terakhir itu akan bersama dengan dia? Kan? Jadi maksudnya dia akan kembali balik lah. Tuan-tuan, masa tu agak-agak macam mana perasaan orang perempuan? Jangan main-main orang perempuan ni. Tuan-tuan pergi kenduri. Tuan-tuan pergi kenduri dengan dia, adalah perempuan mana tak tahu nak ambil ayam. Nak tekan tempat ayak tu tak boleh orang ramai. Laki tuan-tuan ni orang masjid, orang bagus. Tolonglah pi tuang. Dia tak makan nasi teri. Yang bini tu tak makan nasi teri. Dia tahu tak makan. Amboi, dia kata bagus yang punya duk pi tuang ayak mami tadi mana tu. Oh, tu dia kita pi tuang ayak, tolong tuang ayak. Dia sini tu dia. Marah dah. Esok dalam syurga dia nak duduk macam mana? Dia nak duduk macam mana dalam syurga? Esok dia tengok bidadari kiri kanan atas bawah semua mai kat laki dia. Dia boleh duduk tuan-tuan. Dia boleh duduk. Pasal apa dia boleh duduk? Pasal Allah dah cabut daripada dia dengki. Allah dah cabut cemburu. Jadi bila dia tengok suami dia dilayan oleh bidadari, dia tak rasa apa. Jadi jangan duk fikir. Jangan duk sehati, jangan duk takut. Pasal apa? Pasal tuan-tuan tak ada dah yang marah, yang dengki, yang takut apa semua ni. Jadi ada suami kata, oh maknanya kalau bini-bini yang bagi laki dia menikah, yang tak dengki, yang tak marah dekat madu dia ni, kira macam adalah perangai-perangai ahli syurga. Ya, boleh kata macam tu lah. Bolehlah kata macam tu. Faham tuan-tuan? Tuan faham tak? Faham bagus. Tapi yang betul tak dengki tu dalam syurga. Yang betul tak dengki tu dalam syurga. Di dunia, try tengoklah. Sama ada syurga ke neraka, tuan-tuan try tengok. Ustaz dia kata isteri saya ni Ustaz macam ahli syurga. Try pergi menikah tengok. Hantarlah syurga ke neraka. Tapi saya nak ceritanya, yang tak marah ni, tuan-tuan jangan silap faham. Pagi-pagi ni jangan duk mamun. Yang tak marah ni di syurga, bukan di dunia. Jangan silap. Sekejap tuan-tuan, cari saya pula. Okey. Berikutnya, ahli syurga lagi. Belum habis lagi sikit. Ahli syurga ni apa dia?
Mereka akan senantiasa muda. Muda ni dalam dunia inilah benda yang paling orang harapkan sangat. Senantiasa muda, segar, sehat dan cantik, lengkap. Tak ada yang dikatakan tua. Lah ni orang paling takut tua lah. Pasal itu orang makan macam-macam ubat anti penuaan. Kolagen lah, kan? Macam-macam tak mau bagi tua, kan? Bagi hitam rambut lah, macam-macam buat lah. Sebab tak mau tua, tak mau nampak tua. Nak buat macam mana tuan-tuan? Tabiat dunia, sunnatullah, aturannya yang muda akan tua. Itu sifat dunia. Tuan-tuan tak boleh nak buat apa dah. Tak boleh nak buat apa. Tuan-tuan pergi operation hidung bagi nampak muda, leher tua. Tak boleh buat apa, kan? Memang tabiat kita akan tua. Tuan-tuan pas buat pi lagu mana pun tuan-tuan akan pi pada tua. Saya pun akan pi. Ni habis dah 2021 habis dah. Kalau tuan-tuan 60, tuan-tuan tak boleh dah stok kalender tu. Tak boleh dah set jam tu, tak pergi naik 2022. Dia akan naik 2022. Tuan-tuan akan tambah satu umur lagi, akan tua. Tapi dalam syurga tak ada. Yang muda kadang-kadang dia takut sakit. Jadi semua tu tak ada. Tuan-tuan saya nak abang siap-siap. Dalam syurga tuan-tuan tak akan tua. Muda sampai bila-bila. Sihat, bertenaga, kuat, segak, cantik. Tak ada cacat celah. Kadang-kadang muda tapi penyakit 3-4 penyakit. Baik orang tua pula. Dia kata hang makan lekeh sangat lah. Yang orang tua tu tak sanggup makan steady. Yang dia muda pasal apa? Muda tapi penyakit atas bawah. Kiri kanan. Dia tak boleh ni baru buah pinggang lah apa jantung. Jadi dalam Quran Allah Taala cerita apa? Dalam Quran, dalam hadis, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, yunadi munadin inna lakum an tasihhu fala tasqamu wa inna lakum an tahyaw fala tamutu abada wa inna lakum an tashibbu fala tahramu abada wa inna lakum tan'amu fala tab'asu abada. Nabi kata, Nabi kata akan berseru di dalam syurga nanti, inna lakum tasihhu fala tasqamu, kamu akan sihat dan tidak akan sakit. Ada satu seruan dalam syurga, dia tempit kuat-kuat ni, dia seru kuat-kuat dalam syurga ni, dia panggil ahli syurga, dia kata, semua ahli syurga ni tasihhu fala tasqamu, kamu akan sihat, tak akan sakit. Tak ada penyakit dalam syurga, tak ada penyakit. Tuan-tuan nak pantang ni tak payah pantang. Tuan-tuan nak makan tu makan tibai cerah. Tuan-tuan tak payah senaman, tak payah jogging, tak payah kayuh geret, tak payah buat apa, sihat, tak payah duk apa semua, tak ada sakit ni, tak ada. Tak ada penyakit-penyakit yang duk ada ni pun tahu kok pintu ya, tak ada masuk dalam syurga. Dia kata esok depa kata ada boh ni ada makan ni nak makan apa, dia kata cik manis darah tinggi apa semua. Ni dunia punya cerita tu, penyakit dunia, dalam syurga tak ada. Dia tak nak seronok apa, dia tak sakit lutut apa semua, tak larat dah. Dalam syurga tak ada penyakit. Itu dia tuan-tuan. Dan dalam hadis tu dia kata apa? Seruan itu sebut, kamu akan sihat, tidak sakit, hidup tidak mati. Hidup tak mati. Nampak kan? Lagi apa lagi? Kamu akan tashibbu fala tahramu. Kamu akan muda belia. Yang mati umur 70 bila dia hidup masuk dalam syurga 30-an. 30-an ni tengah duduk rancak lah. Kalau masuk 70 kalau nak buat apa? Nak jalan pun tak larat. Jadi masuk ke satu orang tua mai tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, doa aku masuk syurga. Nabi kata, orang macam hang ni tak ada dalam syurga. Nabi melawak dengan dia. Nabi pun ada ketika dia bergurau. Orang macam hang ni, yang tua macam hang ni tak ada dalam syurga. Tuan-tuan masuk dalam syurga, tuan-tuan cari orang tua, tak ada. Tak ada warga emas ni, tak ada.
Ni cerita orang tua, ni cerita dunia. Dalam syurga tak ada orang tua. Semua tenaga muda, energi. Dan memang cantik, segak macam orang muda. Kan, tuan-tuan lah tua tengok gambar muda-muda lu cantik kan? Macam tu. Lebih cantik daripada tu. Kemudian Allah kata apa lagi? Kamu akan, dalam seruan tu dia kata, kamu akan dinaungi oleh nikmat dan kamu tidak akan hilang nikmat itu bersedih buat selama-lamanya. Kemudian Nabi baca surah Al-A'raf ayat 43. Wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah syurga yang diberikan kepada kamu di atas apa yang kamu amalkan. Nampak? Okey. Kemudian tuan-tuan, disebut juga kata Al-Imam Ibnu Qayyim, orang yang masuk ke dalam syurga ini umurnya senantiasa muda, tenang. Tidak ada umur yang paling hebat daripada umur ahli syurga. Kerana umur itu adalah umur yang paling sempurna untuk memuaskan kenikmatan. Umur yang gagah untuk menghadapi kehidupan. Umur ahli syurga ni umur yang terbaik. Pasal tu kita bila mai tua-tua ni kita, masa muda-muda tu boleh lah, masa muda-muda tu okey lah, masa muda-muda tu macam-macam boleh buat. Umur tu yang kita akan dapat dalam syurga nanti. Kemudian tuan-tuan, yang kelima, yang keempat, sikit lagi. Ahli syurga ini apabila dia masuk, tadi dia tak dengki. Yang kedua dia tak sedih. Yang ketiga dia tak sakit, dia tak tua. Yang saya nak sebut ni, di dalam syurga bila tuan-tuan masuk, tuan-tuan tidak akan rasa lapar dan dahaga. Masuk dalam syurga, tak ada lapar, tak ada dahaga, tak ada. Cuma tuan-tuan masuk dalam syurga ni, makan tetap makan, minum tetap minum, tapi bukan kerana lapar, kerana nak enjoy. Dalam syurga tuan-tuan tak rasa lapar, tak rasa dahaga, tak ada. Lapar, dahaga, letih, penat, mengantuk. Ni tuan-tuan dengar, lapar, dahaga, mengantuk, letih, penat ni dunia. Ini semua penyakit dunia. Ini semua cerita dunia. Bila masuk dalam syurga, tuan-tuan tak mengantuk, tuan-tuan tak letih, tak lena, tak berak, tak kencing, tak lapar, tak dahaga. Tak ada semua tu. Kencing, berak, tidur, mengantuk, lena apa, semua tak ada. Tak ada. Yang kata kehidupan syurga tu tak ada semua ni. Dalilnya dalam surah Taha, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Adam. Tuan-tuan tengok surah Taha 118 dengan 119. Allah kata innalaka alla tajuu' fiha wa la ta'ra wa annalaka la tadma'u fiha wa la tadha. Sesungguhnya engkau tidak akan lapar di dalamnya, tidak akan telanjang di dalamnya. Engkau tidak akan merasa dahaga, tadma'u, dan tidak pula merasa panas di dalamnya. Nampak? Itu tuan-tuan tak lapar. Makan sekadar nikmat. Enjoy. Bukan kerana lapar. Pasal lapar ni, makan apa pun sedap. Lapar ni penyakit, lapar ni kesusahan, lapar ni walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Lapar ni musibah, lapar ni ujian, lapar ni masalah. Dalam syurga tak ada. Tak tahu reti lapar, cuma kita makan. Tapi bukan kerana lapar, kerana kita enjoy nikmat itu. Kemudian tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala juga cerita, apabila kita masuk ke dalam syurga, kita tak lapar, tak dahaga, kita juga tidak kotor. Ahli syurga tak kotor. Nabi SAW bersabda, kalau kita boleh tengok di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi kata apa? Inna awwala dhumratin yadkhuluna al-jannah ala suratil qamar lailatul badr. Sesungguhnya grup rombongan zumrah, golongan yang pertama yang masuk dalam syurga ni, mereka itu seperti suratil qamar lailatul badr.
Muka mereka bercahaya, cantik, bersinar, berseri seperti bulan purnama. Ni tuan-tuan kata cantik macam bulan purnama ni, sifat muka ahli syurga. Kemudian datang setelah mereka itu seperti bintang di langit, terang benderang. La yabulunna, mereka ahli syurga itu tidak kencing, tak kencing. Kencing ni kotor, kencing ni penyakit, kencing ni benda tak elok di dunia. Qada hajat ni tak ada. Tak kencing tuan-tuan. Pelik tak? Di dunia kalau tak kencing, kena pergi hospital, penyakit. Kita makan tuan-tuan tu minum nak terkencing pula. Kacau. Nak cari bilik ayam pula, nak kena basuh pula, macam-macam. Leceh. Dalam syurga tak ada. Tuan-tuan main kap minum. Pasal itu kadang-kadang kita pesan jangan duk minum banyak sangat lagi nak terkencing. Tadi lapar ayam minum, dah minum nak terkencing pula. Tak berhenti situ. Tak selesai situ dah. La yabulunna wala yataghawatun, dan mereka tidak berak, tak buang air besar. Wala yatfilun, tak meludah. Wala yamtakhitun, dan mereka juga tidak ada hingus. Tak ada hingus, tak ada air liuk, tak ada ni semua ni, tak ada yang kotak-kotak, yang belengah, yang kotak ni tak ada. Nampak tuan? Penghuni syurga itu senantiasa cantik, indah, tampan. Ni bila masuk tuan-tuan, tuan-tuan duk kata, masuk dalam syurga, jumpa balik laki ni ke? Laki ni tuan-tuan tak masuk syurga pun tak apa lah ustaz oi. Tak, bila masuk dalam syurga tuan-tuan, laki kita ni dia jadi sega. Dia jadi elok, dia jadi handsome. Bini kita pun jadi cantik. Lah pun cantik dah, dia cantik lagi lah. Kan? Seperti mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan cantik ni dia senantiasa cantik, senantiasa cantik, senantiasa cantik. Hari ni cantik, esok dia lagi cantik. Maksud dia apa? Ni tuan-tuan kena ingat. Maksud dia apa? Hari ni cantik, esok cantik lagi, lusa cantik lagi. Pasal apa? Tuan-tuan, cantik lagu mana pun tuan-tuan tengok. Jangan duk kata kat siapa. Ni saya buat umum. Tuan-tuan tengok dah. Tuan-tuan tengok dah. Ada pasangan, laki dia segak, perempuan dia cantik. Bercerai dah. Cerai dah. Adakah yang bercerai? Tuan-tuan tengok, mereka ni bagai pinang di belah dua segak je. Tapi bercerai tak? Pasal apa? Saya tengok. Tuan-tuan, segak ke cantik ke, tuan-tuan setuju tak? Dia akan main jemu. Dia akan main jemu. Macam tuan-tuan lah, nasi kandar, makan hari-hari ke? Ada orang makan nasi kandar hari-hari? Sedap-sedap, tapi orang tak makan lah hari-hari, jemu. Dia tahu sedap no, esok kita main makan lagi. Esok hari kedua main makan lagi. Hari ketiga main makan lagi. Tak ada, jemu. Jadi tuan-tuan, kalau bini cantik tapi dia kalau duduk tengok hari-hari jemu lah. Tuan-tuan jangan jawab lah, biar pi. Tapi jemu. Tapi dalam syurga, nak buang jemu tu, nak cabut jemu tu, tuan-tuan tak jemu tau. Dalam syurga tuan-tuan tak jemu. Tak boring. Sebab apa? Nikmat dia senantiasa berubah, senantiasa bertambah. Dia tak sama. Hari ni Isnin lain, Selasa lain, Rabu lain, Khamis lain. Baru tak jemu. Isnin lagu tu, Selasa lagu tu, Rabu lagu tu, duk cari pintu nak keluar. Itu syurga. Tak ada boring, tak ada jemu. Quran kata, ni last saya baca satu hadis. Kita nak berhenti kan? Inna fil jannati lasuqan. Ini tuan-tuan punya duk biasa jumpa kawan-kawan kan. Dalam syurga pun perangai tu bawa pergi juga. Nabi kata inna fil jannati lasuqan. Dalam syurga ada pasar. Suq. Suq ni pasar. Suq ni pasar. Suq. Bukan suq. Pasar. Ya'tunaha kulla jumu'ah. Yang mana orang-orang ahli syurga ni akan pergi pasar tu hari Jumaat. Tuan-tuan jangan tanya pula, dah pergi hari Jumaat, yang semayang Jumaat bila? Orang duk hapak dah tadi, semayang Jumaat, semayang Khamis, semayang Rabu. Tak ada semayang dah. Tak ada dah semayang-semayang ni. Masjid pun tak ada dah. Pasal orang masuk, orang nak seronok, bukan nak semayang. Semayang ni di dunia. Di dunia tak kalut nak semayang, di syurga nak kalut pergi semayang pula. Itu satu bab orang kita ni. Dia tak payah semayang di syurga. Orang suruh semayang di dunia. Di syurga esok lena tidur apa semua ya. Main seronok ya. Nampak? Dia pergi hari Jumaat, pasar mingguan. Dia pergi hari Jumaat.
Bila dia pi hari Jumaat, pi untuk apa? Pi untuk jumpa kawan, bersembang apa semualah. Duduk dalam syurga, pi hari Jumaat tu sembang, makan apa semua. Balik. Fatahubbur rih asy-syimal fatahsu fi wujuhihim wa thiyabihim fayazdadu husnan wa jamalan. Satu angin akan tiup kena ahli syurga masa depa pi on the way pi pasal Jumaat tu, satu angin tiup, muka depa jadi lagi cantik, baju depa jadi lagi segak, cantik, bersih apa semua. Bila depa balik, fayarji'una ila ahlihim, depa balik pi kat bini anak bini depa, balik kat keluarga depa. Pak hang kan ni, awak segak lain macam ni. Nampak? Awak yang handsome pelik ni. Tadi handsome dah. Bila dia balik, tiap-tiap Jumaat dia jadi macam tu. Rutin dia. Nampak tak? Lalu mereka balik kepada ahli keluarga mereka. وَقَدْ ازْدَادُوا حُسْنًا وَجَمَالًا فَيَقُولَهُمْ أَهْلُهُمْ وَاللَّهِ لَقَدْ زِئْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا. Masya Allah, demi Allah, segak lagi lah, cantik lagi lah. Tadi pi cantik dah, balik cantik lagi. Artinya apa? Kecantikan dan keindahan itu senantiasa bertambah. Itu sifat ahli syurga. Mudah-mudahan tuan-tuan kita dapat satu. Cuma saya nak sebut tuan-tuan ni, ahli syurga ni juga saya kata tadi tak letih, tak penat. Kalau tuan-tuan nak tengok ahli syurga ni dia tak letih tau. Makan tak letih, buat kerja tak letih, dia tak rasa letih. Tuan-tuan boleh balik tengok dalam surah Al-Hijr ayat 48. La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum biha mukhrajin. Mereka tidak akan disentuh oleh perasaan penat, letih, dan mereka tidak akan keluar daripada syurga. Tak letih, tak penat dalam syurga, tak ada. Walaupun macam-macam tuan-tuan buat, macam-macam tuan-tuan makan, macam-macam aktiviti bersama dan sebagainya, nasab, tak ada kepenatan dan keletihan. Banyak lagi lah, tapi insya-Allah kita akan sambung dalam siri-siri yang akan datang dengan izin dan pertolongan daripada Allah jua. Cukup dulu setakat itu pada kali ini. Mudah-mudahan sifat-sifat ini bila tuan-tuan dengar jadi semangat dan pembakar motivasi untuk tuan-tuan dan saya berlumba-lumba kita termasuk dalam senarai ahli syurga tadi. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.